Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk meneruskan program kita, meneruskan atau cara kita, iaitu untuk kita sama-sama menghidupkan suasana ingat memperingati, suasana kita sama-sama membina kekuatan bersama dengan proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur diberikan kekuatan dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memasukkan kita di dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah al-mahdiyin di akhir zaman. Kerana pada hari ini kita dapati terlalu ramai manusia yang tertipu dengan keadaan yang ada, tertipu dengan suasana-suasana yang ada, dengan tipu daya yang halus, tipu daya yang amat halus. Dan kita memerlukan kepada basirah, kita memerlukan kepada hati yang bersih, hati yang terang, hati yang jernih, untuk kita melihat kepada tipu daya Dajjal ini, tipu daya Dajjal. Jadi kita perlu benar-benar duduk di dalam tarbiyah. Dan duduk dalam tarbiyah ini, perkara yang pertama sekali ialah kita mengislah akidah. Mengislah akidah. Dan untuk mengislah akidah itu, kita tidak boleh mengislah akidah, melainkan kita perlu memperbaiki jiwa kita. Bukan dengan teori. Sebab hari ini ramai orang berteori. Ramai orang berteori. Jadi dia tidak benar-benar menghayati. Termasuklah orang yang dah duduk dalam gerakan Islam. Namanya gerakan Islam, namanya pertubuhan Islam, namanya parti Islam, namanya mungkin kelab Islam, universiti Islam, semua Islam lah, Tapi mereka duduk dalam keadaan lalai. Lalai dalam tarbiyah. Duduk dalam tarbiyah dah, tapi lalai. Duduk dalam dakwah, tapi lalai. Duduk di dalam jihad, tetapi lalai. Jadi ini yang kita bimbang, kerana tipu daya Al-Masih Dajjal dan tenteranya amat halus. Amat halus. Mari sama-sama kita mentajdidkan, memperbaharui iman kita dengan kita memperbaharui syahadah kita. Memperbaharui syahadah kita, mudah-mudahan bila kita memperbaharui syahadah kita dan kita tajdid syahadah kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sentiasa membina amal-amal yang soleh daripada hati dan teruslah kepada fizikal kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Malik, Ya Qudus. Jauhkanlah kami dari syirik. Jauhkanlah kami dari syirik yang kami tahu atau yang kami tidak tahu. Ya Allah,
hidupkanlah kami dengan Islam dan perjuangan Islam. Ya Allah, matikanlah kami dengan Islam dan perjuangan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi di bawah tajuk iaitu mengislah akidah kita. Kita sedang membincangkan tentang proses macam mana nak mengislahkan akidah kita. Dan untuk kita mengislahkan akidah kita, maka wajiblah kita sentiasa menjaga diri kita daripada perkara yang menghalang kita untuk membina kekuatan akidah, kekuatan iman. Apakah perkara yang menghalang? Kita dah bincanglah beberapa siri yang lepas. Antaranya ialah nafsu. Nafsu yang kita ikuti nafsu kita. Kita seronok dengan sesuatu, kita nak sesuatu, maka kita ikut aja dia. Maka itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita tidak sampai pada Allah. Perkara yang kedua ialah apabila tujuan kita, fokus kita dan apa yang kita nak semua itu makhluk. Kita berhajatkan kepada makhluk, bukan berhajat kepada Allah. Jadi apabila makhluk menjadi fokus kita pun sama, kita takkan sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena betulkan perkara-perkara yang menghalang diri kita. Begitu juga dengan dosa-dosa sikap kita, sifat kita yang jahat yang ada dalam diri kita, kita nak kena tengok satu-satu. Inilah perkara yang digambarkan sebagai rawasib jahiliyah. Rawasib jahiliyah itu adalah karat-karat jahiliyah yang telah kita himpun daripada kita kecil lagi duduk di bawah sistem jahiliyah. Kalau kita rasa bila kita dah masuk usrah, dah ikut usrah, bila kita dah ikut ceramah, bila kita dah ikut program tarbiyah, kita duduk dalam harakah Islam, kita rasa rawasib jahiliyah kita dah habis, kita tertipu dengan diri kita. Rawasib jahiliyah itu kita kumpul bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan dia sentiasa datang balik. Ini rawasib ni jahiliyah ni maknanya bila kita buang dia datang balik, dibuang dia datang balik. Itu rawasib jahiliyah. Susah nak dibuang. Jadi sebab itu kalau kita rasa kita dah duduk dalam halaqah dah lama, dah duduk dalam usrah lama, kita dah duduk di dalam program lama, dah qiyamul lail selalu, dah banyak buat baik-baik tadi, maka kita rasa rawasib jahiliyah kita dah tak ada, maka rawasib jahiliyah itu masih ada lagi. Dia menyorok di sebalik hati kita, di sebalik sudut-sudut hati kita. Sudut-sudut hati kita. Contohnya, hati kita masih lagi berhajatkan kepada maksiat, masih lagi cenderung kepada maksiat, masih lagi terasa seronok dengan maksiat, masih lagi tidak menyesali dosa. Ini semua rawasib jahiliyah. Kita ada dosa, kita tak boleh menyesal, kita tidak boleh rasa kecewa dengan dosa kita, kita tak rasa bersalah dengan dosa kita. Itu semua rawasib jahiliyah. Itu semua rawasib jahiliyah. Jadi rawasib jahiliyah ini adalah perkara yang memang menghantui kita. Maka ini antara perkara yang kita kena bersihkan. Kalau tidak, dia akan menjadi penghalang kita untuk mengislah akidah kita. Dia penghalang. Kita buat macam-macam amal, patah balik kepada kosong. Buat amal, patah balik kepada kosong. Sebab itu Allah akan uji kita. Allah akan uji kita dengan dosa yang kita suka. Allah akan uji kita dengan perangai jahat yang kita gemar. Allah akan uji kita. Kita dah tinggalkan, tiba-tiba datang balik. Tinggalkan, datang balik. Maka itulah perkara yang akan melemahkan ibadah kita. Melemahkan ibadah kita. Jadi Allah uji, kita kena rasa ujian Allah. Contohnya kita suka tengok movie, maka Allah mudahkan kita tiba-tiba nak melihat movie. Kita suka mendengar muzik yang melalaikan, maka kita tiba-tiba dimudahkan ada muzik radio dekat telefon, ada muzik dekat handphone. Allah mudahkan. Jadi bukan Allah mudahkan Allah SWT nak suruh kita dengar muzik, tapi Allah mudahkan supaya kita merasai itu ujian daripada Allah, untuk kita buang perkara-perkara yang jahat, yang jahiliyah, yang gelap dalam hidup kita. Kan itulah yang akan menghalang cahaya Islam, iman dan ihsan. Dia akan menghalang kita. Sebab tu bila kita buat baik, tiba-tiba kita buat jahat. Kita buat baik, kita buat pahala, tiba-tiba kita buat dosa.
maka dosa itu akan membantutkan pahala. Sebab itulah dalam kaedah tarbiyah, perkara yang pertama ialah kita membuang perkara yang merosakkan dalam hidup kita. Perkara ini kita kena buang dahulu. Kita kena buang dahulu. Dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil masalih. Kita buang yang merosakkan itu lebih utama daripada kita menambah yang baik-baik. Kita dah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita duk selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selawat 1000 kali. Kalimah syahadah 1000 kali. Tapi dosa kita tak tinggalkan. Dosa kita tidak tinggalkan. Nafsu kita ikut. Masih lagi ikut nafsu kita. Kita tahu tu nafsu. Kita ikut dia. Kita ikut dia. Kita buat dosa kita. Maka kita tidak meningkat. Cahaya tertahan cahaya tadi. Cahaya itu tertahan dengan dosa kita. Apalagi dosa yang kita buat dengan rasa seronok. Kita buat dosa dengan rasa seronok. Kita rasa seronok buat dosa. Maka lebih lagi gelap hati kita. Ditahan. Ucaplah kamu sampai 100,000 kali la ilaha illallah. Tapi dosa tidak tinggalkan. Tidak bertaubat, tidak menyesal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya tidak akan terpancar. Kerana dosa itu menghalang. Sebab tu yang pertama dulu saya cerita pasal pendinding. Pendinding cahaya ni. Penghalang cahaya. Supaya kita faham. Perkara yang pertama ialah kita mengeluarkan perkara yang merosakkan dalam hidup kita. Supaya kita tak lupa. Saya ingatkan untuk diri saya dan diri tuan-tuan perempuan. Supaya kita tak lupa. Jadi kita ingat kita dah banyak kalimah syahadah kita banyak-banyak semua sekali. Kita okey dah. Cuba tak meningkat-ningkat. Kita rasa kita tak meningkat. Tuan-tuan perempuan rahmat Allah SWT, kita akan sambung apa yang kita bincang semalam. Dan insya-Allah pada hari ini mungkin saya nak ulang sikit. Sebab saya rasa perkara ini amat penting. Ini proses yang paling penting sekali. Dalam tarbiyah, proses yang paling penting sekali ialah untuk kita membina iman kita, membina akidah. Ramai orang sebut kita naklah membina iman, kita nak beriman pada Allah, nak beriman kepada Rasul. Kita buat, kita kata nak meningkatkan akidah kita kuat sebagainya, tapi kita tak tahu proses, tak lalui proses. Yang pertama tak lalu, yang pertama tak tahu proses macam nak buat. Kita semayang saja. Kita tak tahu bahawa sembahyang itu adalah proses. Sembahyang itu bukan matlamat. Kita sembahyang, kita buat macam-macam. Kita ingat itulah dia. Itulah dia matlamatnya. Kita puas hati, seronok buat sembahyang. Boleh sembahyang malam 100 rakaat, kita seronok. Sedangkan 100 rakaat tidak bawa sedikit pun cahaya pada kita. Kenapa? Dalam sembahyang tu rupanya ada dosa. Dosa apa? Dosa sum'ah. Kita nak ceritakan sembahyang kita malam tu kat orang besok pagi. Kita nak cerita kat orang, kita nak dedahkan amalan kita dengan hasrat supaya kita ditunjukkan pada dia bahawa kita ni orang yang warak, orang yang beramal ibadah, orang yang suka buat ibadah. Jadi sembahyang tak bawa kita ke mana-mana. Ini kita bimbang kalau ini berlaku. Dan inilah yang berlaku sekarang. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan puan-puan, kita telah pun berbincang berkenaan apa yang saya telah bincangkan semalam. Mungkin semalam saya minta maaf tak habis. Memang sebenarnya bila saya tengok semula nota-nota saya tengok balik apa yang telah pernah saya lalui sama-sama sahabat-sahabat yang ada, maka saya merasakan bahawa perkara ini amat penting untuk kita faham. Kalau kita faham yang ini, insya-Allah yang lain akan mudah. Yang pertama sekali kita menyebut semalam, saya ulang balik. Malam ni, hari ni mungkin kita panjang sikit. Sebab semalam kita potong awal. Semalam kita mengulangkan bahawa ada dua cahaya yang amat penting dalam hidup kita. Dua cahaya yang amat penting. Yang pertama nurul Islam, yang kedua nurul iman. Ini dua cahaya yang amat penting. Dan cahaya ini adalah merupakan cahaya yang diumpamakan sebagai cahaya yang akan dibukakan seseorang itu untuk mengenal Allah. Kita tak akan mengenal Allah dengan hati kita, melainkan cahaya ini telah dibukakan oleh Allah. Maksudnya kita telah dibukakan cahaya ini. Cahaya ini bersinar. Cahaya ini bersinar, baru kita kenal Allah dengan hati. Kalau tidak, kita akan kenal Allah dengan akal sahaja. Semata-mata dengan akal. Semata-mata dengan logik. Jadi kalau kita kenal dengan akal, dengan akal pemikiran kita semata-mata, maka kita tidak akan sampai mengenal Allah yang sebenar. Tidak akan sampai.
Jadi masa bila yang kita boleh nak sampai mengenal Allah ini, ialah apabila kita sampai mengenal dengan hati kita. Bila hati kita melihat dengan basirah, dengan mata hati. Bila kita melihat sesuatu dengan pandangan hati, dengan pandangan mata hati, basirah, maka barulah kita boleh melihat sesuatu itu dengan pandangan yang betul. Inilah yang digambarkan sebagai Nurul Islam wa Nurul Iman. Kita mula dengan dua cahaya dahulu. Nurul Islam maknanya apabila kita telah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita telah mengucap dua kalimah syahadah itu, maka Allah berikan kita Nurul Islam. Nurul Islam terpancar keluar. Kalau kalimah syahadah itu datang bersama keyakinan, sifat-sifat amal hati yang kuat, maka Nurul Iman terpancar. Nurul Iman terpancar. Jadi kita pun rasa seronok dan sebagainya. Jadi dua cahaya ini adalah merupakan asas untuk membuka ma'rifatullah, membuka untuk kita kenal Allah. Cahaya ni, cahaya ni, dan cahaya inilah yang akan menjadikan kita ini mengenal sifat Allah, perbuatan Allah dan sifat Allah. Kita akan bincang pada hari ini, insya-Allah. Kita akan ulang balik. Saya nak ulang balik pada halaman sikit. Dalam keterangan yang lepas, yang sebelum ini, kita menyatakan bahawa untuk membina cahaya ini, maka kita perlu melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka kita kena memperbanyakkan ibadah kita, memperbanyakkan ibadah kita. Jadi kalau kita sebut sini, untuk kita mendapatkan Nurul Islam yang diumpamakan oleh para ulama sebagai cahaya bintang yang boleh menerangi tapi tak terang sangat, nampak tapi tak nampak sangat. Dia baru permulaan, muqaddimah kepada ma'rifatullah. Maka pada ketika itu kita memperbanyakkan, dengan kita memperbanyakkan iksrar bil ibadatillah, kita memperbanyakkan ibadah zahir. Jadi yang pertama, kena banyakkan ibadah zahir. Apa saja yang namanya ibadah zahir, kita banyakkan. Tapi sudah tentulah kita bila maksud memperbanyakkan ibadah zahir ni, sudah tentulah dia bermula dengan ibadah wajib. Yang wajib kena buat semua. Semua yang Allah wajib perintah kena buat, jangan tinggal. Sembahyang 5 waktu sehari semalam kena buat, jangan tinggal. Puasa bulan Ramadan yang wajib jangan tinggal. Zakat jangan tinggal. Haji jangan tinggal. Kalimah syahadah pun jangan tinggal, kena buat selalu. Kena buat selalu. Jadi maknanya yang pertama yang wajib kita buat. Kemudian yang wajib yang lain. Contohnya yang wajib yang lain datang daripada kaedah syarak. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib fahuwa bihi wajib. Illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini bukan hadis, ini adalah kaedah syarak. Ma la yatimul wajib, tidaklah sempurna, maka tidaklah sempurna sesuatu yang wajib itu. La yatimul wajib, tidak sempurna sesuatu wajib itu illa bihi, melainkan dengan sesuatu itu, perkara itu, maka fahuwa wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Jadi maknanya setelah ibadah yang Allah perintahkan wajib itu, iaitu seperti sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini wajib, semua wajib berlaku. Kan? Allah perintahkan kita kena buat. Maka ada ibadah-ibadah lain yang kita kena buat, yang mana kalau kita tak buat, yang wajib ni tak capai, ataupun yang wajib tidak capai. Maka kita kena buat ibadah tersebut. Apa ibadah tersebut? Contohnya, ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang, tak boleh sembahyang kalau tak ada air sembahyang. Tak ada wuduk, tak boleh sembahyang. So, mengambil air sembahyang jadi wajib. Tak sempurna sembahyang, solat, melainkan dengan wuduk. Dan wuduk tak ada, kita tak boleh sembahyang. Tak sempurna sembahyang, maka kita kena sempurnakan wuduk. Itu begitu. Tak boleh nak menghayati sembahyang. Sembahyang tak boleh menghayati, melainkan setelah kita belajar sembahyang. Melainkan setelah kita memproses diri kita, tarbiyah sembahyang, tarbiyah untuk memantapkan sembahyang.
maka belajar sembahyang itu wajib. Belajar untuk sembahyang wajib. Walaupun belajar tu asalnya sunat. Belajar tu asalnya sunat. Tapi dia jadi wajib bila nak sempurnakan. Malahan kadang-kadang belajar itu disampaikan sebagai fardu kan. Menuntut ilmu itu fardu kan, wajib. Talibul ilm faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Kan, menuntut ilmu itu fardu. Ini antara benda yang fardu jugalah yang Nabi sebut kan. Baik. Jadi apabila begitu, maka kita lihat segala usaha-usaha kita untuk membuang dosa kita pun jadi wajib. Walaupun kita kata macam meninggalkan, jadi wajib juga. Jadi ini adalah perkara yang kita kena buat. Perkara yang wajib kita kena buat semua. Perkara yang sunat kita kena perbanyakkan. Iksiratul bil ibadah, maksud memperbanyakkan yang sunat, maksud memperbanyakkan ibadah zahir ialah kita memperbanyakkan ibadah sunat. Ibadah wajib memang kena buat, jangan tinggal. Dalam tarbiyah kena buat. Syarat minima nak masuk syurga Allah, buat yang wajib, tinggal yang haram. Itu minima. Yang sunat kita kena perbanyakkan. Dan daripada perbincangan kita yang lepas, 3 perkara amalan sunat yang akan kuat menarik cahaya Allah. Jadi ibadah sunat ni ada banyak. Ada banyak ibadah sunat. Tetapi ibadah sunat yang kuat akan menarik cahaya Allah itu, membuka cahaya Allah itu, ada 3 yang disebut. Ada 3 yang disebut yang lepas. Yang pertama sekali, memperbanyakkan zikrullah. Maksudnya kita sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, bersama Allah. Tu sentiasa bersama Allah, sentiasa teringat Allah. Sentiasa teringat Allah itu adalah ibadah sunnah yang banyak, yang akan membawa membina cahaya. Cahaya itu akan membina. Jadi kalau kita setakat ibadah saja tak cukup. Kita ibadah yang membina cahaya. Cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Jadi ibadah zikrullah. Dan zikir yang paling utama sekali, afdhalul zikr, ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah kita bersyahadah, maka banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita. Ini perkara yang penting kita nak kena rasa. Kena banyakkan zikrullah. Berapa banyak Ustaz? Ada orang tanya. Ulama-ulama Imam Ghazali sebut 700 minima. Itu maksud banyak. Saya sebut sini minima 1000. Minima 1000. Hari ni saya sebut minima 1000. Jadi dapatkan. Kalau tak pernah langsung, tak apalah, buat berapa yang boleh. Tapi kalau boleh 1000 minima. Kalau kita ingin bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, ataupun mengikuti jejak langkah para muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah tadi, maka lebih dari 1000. Maknanya apa? Hampir setiap saat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita banyak diam daripada bercakap. Bila bercakap kita susah nak zikir. Kurangkan bercakap. Ini orang-orang perempuan selamanya suka bercakap. Dia suka bercakap. Tak salah bercakap, tapi cakap merapu ni kita kurangkan. Cakap yang sar-sar, yang sia-sia, kita kurangkan. Kalau benda tu ada manfaat, baru kita cakap. Kalau tak ada manfaat, kita diamlah. Diam. Jadi banyakkan zikir. Banyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sebut semalam kurang lebih sejam. Kita peruntukkan masa sejam. Kalau tak dapat buat sejam setumpuk macam itu, kan? Buat sejam, kan? Kita pecah-pecahkan 5 minit, 5 minit, 5 minit, 10 minit, 10 minit, kan? Boleh juga. Ikutlah macam mana. Tapi kalau boleh, jadikan kebiasaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya dah cerita dah tentang kalimah la ilaha illallah ni. Ini antara zikir yang akan membuka cahaya. Allah akan buka cahaya. Maksudnya cahaya Islam tu akan dibuka. Akan dibuka. Kita akan mula nampak. Kemudian yang kedua, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikutlah macam mana selawat yang kita minat, kita baca, minatlah. Bacalah. Tak apa, selawat.
Dan antara salawat yang terbaik ialah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ulang 100 kali. Mula-mula berat, panjangnya nak baca mula-mula, lama-lama kita rasa ringan. Bila Allah dah buka cahaya tu kita rasa ringan. Bila Allah bagi cahaya kat kita, ringan. Ringan nak baca. La ilaha illallah pun sama. Kita rasa berat. Berat tu maknanya kita gelap lagi. Kita tak rasa seronok dia. Bila dah lama-lama kita baca lama-lama kita rasa ringan. Ringan. Allah bagi keringanan. Allah bagi kekuatan. Itu kan orang yang telah diberi cahaya. Lama-lama cahaya lama ringan. Jadi kita baca bukan macam baca buku letih. Buku pelajaran, subjek buku pelajaran. Kita baca lama-lama letih, ngantuk. Tapi zikir ni, Quran ni sepatutnya makin baca makin bercahaya. Makin baca makin bercahaya. Bercahaya makin ringan, makin seronok, makin lazat, halawah, rasa manis. Tu sepatutnya begitu. Kalau tidak, maknanya ada dosa kita. Ada dosa kita, ceklah dosa kita. Apa dosa kita? Masa mata ke telinga, tak kira dosa apa. Adalah dosa yang menghalang kita tu. Ini proses. Banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak ustaz? Ada orang tanya. Ustaz, berapa banyak ustaz? Dia kata gitu kan. Saya kata minimal 1000 juga. 1000. Ini saya beritahu ni. Hari Sabtu malam, Sabtu petang, insyaAllah kita akan bincang amalan-amalan Al-Mahdiin akhir zaman, amalan-amalan zikir dan sebagainya. InsyaAllah kita bincang hari Sabtu ni, InsyaAllah Zoom kita akan bincang. Tapi nak sebut sini, berapa selawat ustaz? 1000. Paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baru lagi kurang. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tu kira yang ringkas tu. Mulakan 1000 kali, dapatkan 1000. Tuan-tuan perempuan akan merasai cahaya ni. Cahaya ni akan rasa. Apa rasa cahaya? Lama-lama kita makin mudah berzikir. Makin mudah berfikir, bertafakur. Ini cahaya Allah bagi. Rasa seronok lah. Mudah ni seronok kan? Macam orang suka sukan. Sekali dibuat 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, banyak kali. Akhirnya kan, tiap-tiap hari dibuat sukan kan? Sampailah badan dia jadi kan, kuat, sihat, fit dan sebagainya. Sukan kan? Tak cukup dengan satu sukan. Contohnya dia dah buat silat. Tak cukup silat, dia buat pula aerobik. Dia ambil pula, tambah lagi sukan aerobik. Tambah sukan aerobik pula. Buat ni apa sebagainya. Macam mana saya pun tak tahu aerobik macam mana kan. Tak cukup, lepas aerobik, anaerobik pula. Aerobik, anaerobik pula. Pusat pernafasan pula. Darah. Saya sikit-sikit tahu lah, tak banyak. Tapi maknanya kita minat fitness, jaga kesihatan kita. Sampai badan jadi muscle, sampai perut jadi lepeh. Bukan jadi lepeh, 7 pack dengan 1 pack. Saya 1 pack je, 7 pack dia. Macam tu kan. Jadi zikir, apabila kita memperbanyakkan zikir, bukan makin beban. Kalau beban, maknanya ada dosa kita. Cek kat mana dosa kita. Cek dosa kita kat mana. Mungkin ada dosa yang kita belum taubat lagi. Mungkin ada dosa yang belum kita bertaubat. Sebab tu susah nak semayang, susah. Taubat dulu. Cubalah. Kita bertaubat sungguh-sungguh, tinggalkan. Maka Allah akan buka satu kelazatan, satu cahaya. Cahaya Allah akan bagi. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang salihin. Ini 3 benda ni. Dan bergaul dengan orang salihin ini bukan hanya sekadar bergaul biasa, bergaul dengan adab. Kita menjaga akhlak kita bersama dia. Kita nak mencontohi dia, menjaga akhlak kita, beradab dengan dia. Cakapan kita, perbualan kita, tingkah laku kita, beradab, berakhlak. Ini terutama dengan tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita lah kan. Dengan ulama lagi lah kita nak kena beradab kan. Kenapa? Pada dia ada doa yang mustajab, pada dia ada barakah cahaya, dia ada kekuatan, dia ada hidayah, dia ada macam-macam Allah bagi ke dia. Maka kita pun bersama dengan dia kan, dekat dengan dia, ziarah dia kan. Bincang-bincang, tanya soalan, bincang-bincang, bagi pandangan untuk kita sama-sama meningkatkan diri kita. Ini bergaul dengan orang soleh.
Tiga perkara ini akan mempercepatkan cahaya. Cahaya itu akan cepat. Yang wajib kena buat. Yang wajib kena buat. Jangan buat tiga ni wajib tak buat. Selawat sampai 100,000 kali. Sembayang tak buat pun. Itu tak jadilah. Kan sembayang langsung tak buat. Ataupun buat kan lubang-lubang. Hari ni buat, besok tak buat. Kan puasa tak buat langsung contohnya. Tapi zikir 100,000 itu yang timbul sembayang pakai niat tu. Sembayang pakai niat kan. Ini bahaya bahaya. Kita kena ikut dia punya tertib dia. Tertib dia yang wajib kena buat. Yang fardu kena buat. Menuntut ilmu kena buat. Menuntut ilmu itu fardu kan. Begitu juga segala perkara yang menyebabkan yang mana kefarduan tak boleh dilakukan dengan sempurna, melainkan perkara itu dia pun jadi wajib juga. Maka kita pun memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan salawat, dan kita bersama dengan orang yang soleh. Ini antara perkara yang kita kena buat, insya-Allah, setelah kita melaksanakan yang wajib dan setelah kita menjauhkan perkara-perkara yang dilarang. Yang Allah larang kita kena jauhkan, jangan buat juga yang haram. Maka di situlah akan bersinarlah cahaya Islam. Kita dah bincang, mendapatlah halawatul zahirah. Halawatul zahirah, kita akan rasa seronok beribadah yang zahir. Jadi apa yang kita nak kena berlaku sini, macam mana kita nak tahu kita ni cahaya kita bersinar tak bersinar? Cuba baca Quran. Cuba kita baca Quran. Bila baca Quran kita rasa seronok aja, rasa tenang, rasa nyaman, rasa tenteram, maka alhamdulillah cahaya Islam dah bersinar. Kita baca Quran rasa berat aja, rasa susah aja, baca mesej rasa seronok. Baca berita news seronok. Tengok movie seronok, tapi baca Quran tak seronok. Atau cahaya kita tidak bersinar lagi, belum bersinar, tak bersinar kuat. Ini kita boleh check sendiri ni. Tak payah orang lain, tak payah nak suruh orang lain tu check kita. Tengok aku ni macam mana. Tak, kita boleh check sendiri. Kita boleh check sendiri. Ini kehebatan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh rasa sendiri kita ni di mana kedudukan kita, walaupun kita seorang-seorang. Jadi kita cuba zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuba buat 1000 kali. Cuba buat 1000 kali. Tak dapat 1000. Tak boleh nak dapat 1000. Maka cahaya Islam kita belum bersinar lagi. Cuba buat la ilaha illallah, lawan la ilaha. Lama-lama kita akan rasa 1000 tak ada apa, sekejap je. Sambil masak kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil berbual dengan orang, hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita fokus. Contoh jadi apabila kita telah buat sesuatu itu dan kita lihat perkara itu memberikan rasa nikmat kepada kita, berzikir kita rasa nikmat, selawat rasa nikmat, rasa manis, maka itulah tanda-tandanya cahaya Islam telah bersinar. Maka kita rasa alhamdulillah, syukur pada Allah. Jangan pula rasa diri kita terror. Tak, kita rasa syukur pada Allah. Bila baca Quran, ini indikator kita. Contohnya bila baca Quran, cuba tengok, kita baca Quran tak baca Quran satu hari. Kalau tak baca kita nampak maknanya cahaya Islam tu tidak kuat, sebab tidak ada kekuatan untuk kita nak baca Quran. Kita kena bacalah Quran tu kan. Saya tinggikan sikit. Baik. Setelah kita melihat cahaya kita tu, kita tengok pula ibadah kita meningkat tak meningkat. Meningkat tak meningkat. Kalau ibadah kita tidak meningkat, malahan kita buat maksiat pula. Tiap hari ada maksiat, tiap hari ada maksiat, tiap hari ada maksiat. Maksiat dosa. Kita pun tahu dosa tu apa. Kita tahu dosa kan. Jangan tipu lah. Kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Tahu benda tu dosa. Jadi bila kita tahu benda tu dosa, kita buat dosa, buat. Maka kita ketahuilah bahawa ketika dosa kita semakin bertambah, ataupun dosa kita berkekalan, dosa kecil berkekalan, dosa kecil dosa besar memang kita tak nak lah, dosa kecil berkekalan, maka ketahuilah cahaya kita semakin lama semakin redup, lama-lama dia jadi mendung, hilang, terus tak ada, hilang cahaya Islam. Jadi ini kita boleh melihat. Kita melihat proses kita tadi. Bila kita melihat maksiat kita bertambah, ataupun kita tak boleh nak membuang maksiat kita, mungkar kita, tak boleh nak meninggalkan dosa kita. Kita tahu kita ada dosa. Kita tak jaga pandangan mata, tak jaga lidah kita. Kita tidak jaga pergaulan kita, laki-laki perempuan, tidak jaga pergaulan kita, adabnya.
Kita tak jaga aurat kita. Tidak sensitif dengan aurat kita. Tidak sensitif dengan perkataan kita. Kita rasa tak apalah. Buat macam ni tak apa. Rupa-rupanya kan, di sisi Allah berdosa. Jadi kita tak kisah. Ini bila kita makin buat, maka cahaya Islam makin redup, akhirnya hilang. Jadi ini kita boleh tengok indikator kita. Maka apabila cahaya Islam itu hilang, maka apa yang berlaku pada kita? Kita tidak akan dapat buah kepada cahaya Islam. Apakah buah kepada cahaya Islam itu? Apakah hasil daripada cahaya Islam yang bersinar? Allah membuka kepada kita. Allah membuka kepada kita melihat ciptaan-ciptaan dia bekas. Kita melihat makhluk, kita melihat ni perbuatan Allah. Kita mula kenal Allah. Melihat sesuatu, inilah dia ciptaan Allah, bekas daripada perbuatan af'al Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan rahmat Allah, kita kena tengok ni. Kadang-kadang kita naik turun. Sebab tu saya ulang benda ni. Kita tak tahu ini proses ni. Macam mana prosesnya? Prosesnya setelah kita merasai kemanisan ibadah zahir. Ibadah zahir kita rasa manis, kita rasa seronok, rasa nikmat, rasa tenang, rasa tenteram. Berzikir tenteram, baca Quran tenteram, solat tenteram. Kita puasa seronok. Setelah kita melakukan ibadah zahir dan kita rasa tamakninah bersama Allah, rasa tenang, rasa tenteram, rasa seronok, halawah, manis, maka ketika itulah Allah akan memberikan cahaya Islam kepada kita. Memberi cahaya Islam kepada kita sehingga kita mantap cahaya Islam itu, maka Allah akan membuka kepada kita buahnya. Apakah buahnya itu? Akan ada berlaku keterbukaan. Allah akan memberi kasyaf pada kita. Ini buah kasyaf ni. Apa kasyafnya tadi? Keterbukaan apa? Keterbukaan mata hati kita. Mata hati kita level yang pertama, tingkatan 1, tingkat 1. Apa dia? Mata hati kita mula melihat alam semesta. Kita melihat alam semesta, maka kita nampak ini semua adalah bekas-bekas ciptaan Allah, tanda-tanda perbuatan Allah. Inilah buah yang paling penting dalam cahaya Islam. Nurul Islam, buah yang paling penting. Bukan kita rasa seronok beramal, tetapi kita dibuka oleh hati kita, mula melihat satu dengan pandangan hati. Hati kita mula membuka, nampak yang ini Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Maka kita melihat pokok, bukan kita nampak pokok sahaja, kita nampak ini penampak perbuatan Allah. Bila kita melihat gunung, kita melihat perbuatan Allah. Ini contoh-contoh orang kampung lah, nampak pokok gunung lah. Contoh kita sekarang macam mana? Melihat pemimpin yang bercakap, tak apa yang namanya Perdana Menteri ke, yang namanya Menteri ke, yang namanya DG Kesihatan ke, yang namanya IGP ke. Melihat pemimpin, kita melihat, kita ingat, hati kita ingat kepada pencipta, kepada pemimpin. Melihat pemimpin, kita ingat pencipta kepada pemimpin. Macam mana tengok pokok? Tengok pokok, kita ingat pencipta pokok. Itu hati terdetik, merasai, faham. Ini adalah pencipta kepada pokok tadi, pencipta kepada pemimpin tadi. Buka TV, tengok pengumuman TV. Kan hari ini kes bertambah lagi, COVID-19 bertambah lagi, kita nak turunkan tak boleh, bertambah lagi. Maka kita nampak pencipta kepada pandemik ni. Pencipta ni Allah yang mengizinkan perkara itu berlaku. Allah, perbuatan Allah. Ni perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Cahaya yang Allah beri pada kita, cahaya Islam tu menyebabkan kita melihat pencipta kepada setiap penciptaan. Kita melihat ni perbuatan Allah, ni Allah, ni Allah, perbuatan Allah, ni perbuatan Allah ni. Af'al Allah, ini mentauhidkan af'al Allah. Ini proses. Saya sebut proses ni. Kalau kita tak buat ni kan. Sebab tu bila kita buat maksiat, kita nampak orang cakap pasal COVID-19, nombor 1 takut. Takut. Kenapa takut? Takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk. Kerana COVID-19 ni macam kena kusta. Kena jadi alien. Kalau satu rumah kena, semua orang kutuk rumah tu. Tak nampak
perbuatan Allah di situ. Melihat suami, ingat pencipta Allah. Melihat isteri, ingat pencipta Allah. Melihat anak, kita tengok anak, kita ingat pencipta anak, Allah. Ini cahaya Islam dah mula berkembang hasil daripada ibadah yang kita buat tadi. Banyak buat dengan penuh sungguh-sungguh. Cahaya, kita melihat sesuatu, kita melihat perbuatan Allah, af'al Allah, af'al Allah. Maka bila kita melihat makhluk, kita akan melihat penciptanya, Khalik. Melihat perbuatan Allah. Maka sebab itulah bila kita di akhir zaman ini, bila kita berzikir, bila kita bersolat, bila kita buat ibadah, salah satu yang kita minta ialah, ya Allah, berilah aku cahaya, ya Allah. Minta cahaya ke Allah. Minta cahaya, ya Allah. Ya Allah, berilah aku cahaya, ya Allah. Maksudnya kita minta Allah supaya buka hati kita ini, basirah kita, supaya melihat perbuatan dia. Melihat apakah yang ada dalam depan kita ni, boleh hubungkan dengan dia. Jadi apabila cahaya Islam telah terang benderang, cahaya Islam dah terang benderang, kita dah mula melihat perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Kita melihat perbuatan Allah, segala yang berlaku kita nampak af'al Allah, melalui ibadah wajib, melalui ibadah sunat yang kita buat, yang lazat tadi. Maka hasilnya Allah akan memberikan buah, melihatkan perbuatan Allah tadi. Maka barulah kita boleh mentauhidkan af'al Allah. Barulah kita boleh mentauhidkan af'al Allah. Barulah kita boleh mengesakan perbuatan Allah. Baru boleh. Ini hati, ni basirah. Saya cakap pasal basirah ni. Basirah. Maka di sinilah kita akan sampai kepada kedudukan yang disebut sebagai maqam tauhid af'al. And maqam tauhid bil af'al. Maknanya kita sampai kepada peringkat satu kedudukan kita mentauhidkan perbuatan Allah, af'al Allah. Inilah peringkat akidah yang pertama yang kita nak islahkan. Saya minta maaf, ini saya kena minum tekak tak sihat sikit. Hari Khamis orang puasa, saya tak mampu lagi. Tekak ni disebutkan. Bismillah. Air panas. Alhamdulillah. Saya minta maaf bagi yang puasa, minum depan puasa, orang puasa. Jadi bila kita boleh hati boleh merasai begitu, barulah kita sampai kepada peringkat mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan af'al Allah. Boleh tuan-tuan. Ni sebab tu saya ulang ni, sebab saya nak tuan-tuan faham sungguh-sungguh ni. Nak kita benar-benar faham, kita nak bukan kita teori, kita bukan nak berteori. Kita nak memahami akan hakikat ini. Maka hati kita akan sentiasa bercakap, mengingati, merasai penciptaan Allah, perbuatan Allah. Ini kita nak rasa. Maka siapa yang telah sampai sini, manilah dia telah mengislah akidah dia yang pertama sekali. Tapi tak akan sampai melainkan kita melalui jalan-jalan yang saya sebut tadi. Jalan-jalannya apa? Itulah jalan-jalannya. Jalan-jalannya apa? Itulah jalan-jalannya. Kita kena memperbanyakkan ibadah sunat setelah ibadah wajib kita buat, tinggalkan yang haram. Kita buat ni, kena buat. Maka orang yang telah mantap akan kedudukan ini, maka dia akan melihat sesuatu semua perbuatan Allah, maka dia akan selamat. Saya sebut dah, yang ini saya sebut dah semalam. Selamat daripada menjadi orang yang marah, orang yang dendam. Selamat. Dia tidak akan menghina orang, dia tidak akan menyalahkan orang, dia tidak akan meremehkan orang. Dia tidak akan menghina orang kerana dia nampak itu perbuatan Allah. Maka tidak lagi dia menyalahkan orang, tidak lagi dia bergaduh-gaduh dengan orang, kerana dia telah mencapai peringkat pertama, salimul aqidah, salimul qalb, salimul qalb. Ingat Allah firman kan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Ingatlah satu hari di mana pada masa itu tidak bermanfaat harta kamu, anak kamu, melainkan mereka yang berjumpa Allah dengan hati yang salim, qalbun salim. Kan? Qalbun salim. Ini qalbun salim yang pertama. Kita mentauhidkan perbuatan Allah. Salimul qalb. Salimul qalb. Kita sejahterakan hati kita. Jadi tak ada dah lagi dendam, dengki, tak ada dah. Kalau orang buat jahat dekat dia, kan, dia marah tak? Lidahnya mungkin marah, luarnya marah, tapi hatinya salim, hatinya tak dendam, hatinya tak dengki. Jadi hari ni kalau kita ada dendam lagi, ada dengki lagi dalam hati kita, ada marah kat orang, hasad, ada hasad kat orang, hati kita ni, maknanya cahaya Islam belum lagi bersinar dalam diri kita. Kenapa tidak bersinar lagi? Sebab kita tidak boleh nak maafkan orang tu, berdendam dengan orang tu. Kenapa berdendam dengan orang tu? Sedangkan perbuatan tu perbuatan Allah. Boleh kita dendam dengan Allah ke? Boleh. Boleh kita marah pada perbuatan Allah ke? Tak boleh. Hati, yang saya sebut hati. Lidah marah tak apa, hati. Jadi orang yang sampai tauhid af'al ini, mentauhidkan af'al Allah ni, dia tidak ada dendam, hatinya bersih daripada dendam, hatinya bersih daripada dengki, bersih daripada sifat-sifat untuk nak menganiaya orang, menzalimi orang. Tak ada dah. Tak ada dah. Sebab dia nampak, bila dia marah kat orang, sekadar dia marah untuk menasihati orang tu. Orang tu buat salah, kan? Orang tu buat salah, bukan maknanya dia tak nasihat, bukan maknanya dia tidak mencegah. Boleh cegah. Dia cegah dengan mulut dia, dia tegah dengan mulut dia, dia cegah dengan kekuasaan dia, kan? Dia marah, dia nasihat dengan mulut dia, tapi hati dia salim, hati dia salim, hati dia faham dia buat tu perbuatan Allah. Dia tak dendam pada orang tu, dia tak dengki pada orang tu. Sebab dia tahu ni perbuatan Allah. Allah izin berlaku tadi kan, perbuatan Allah. Takkan dia nak dendam dengan Allah pula? Boleh dendam dengan Allah. Siapa kita nak dendam Allah? Makhluk. Maka salimlah hati dia, maka sejahteralah hati dia tadi. Nampak tak? Ni baru salimul aqidah, kan? Tauhid af'al. Maka dia tidak ada jadi dengki, tidak menjadi dengki kat orang. Al-mu'min laisa bihakut. Al-mu'min laisa bihakut, kata Rasulullah SAW. Mukmin itu, orang beriman itu tidak ada pendendam. Dia tidak membenci, pendengki. Dia tak benci kat orang. Hati dia, maka dia boleh melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Dia melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Lidah dia mencegah, lidah dia nasihat, lidah dia menegur, lidah dia menegah perbuatan jahat, maksiat sebagainya. Tangannya menggunakan, tetapi hati dia salim, kan? Hati dia salim. Jadi kita kena bezakanlah antara syariat dengan hakikat. Syariatnya fizikal ni, lidah kita, mata kita, tangan kita, syariat, sesuatu yang di luar fizikal. Hakikat hati, rasa perbuatan Allah. Orang tu buat jahat, rasa perbuatan Allah. Ni Al-Jalal, sifat Allah Al-Jalal, rasa perbuatan Allah. Maka hati dia sentiasa tenang, rasa tenang, tak takut. Satu keluarga kena COVID-19, satu keluarga kena sakit, dia tahu tu perbuatan Allah. Bukanlah maknanya dia tahu perbuatan Allah, dia biarkan sakit, tak ambil ubat, tak usaha. Bukan. Berusaha mengambil ubat, makan yang sihat-sihat, itu semua syariat. Itu perintah Allah. Syariat maknanya kita punya fizikal, kita kena buat. Tetapi hati tenang, redha. Ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Hati kita redha dengan perbuatan Allah, hati kita tenang dengan perbuatan Allah. Ini kita kena faham ni, syariat dan hakikat. Hakikat dalam hati, syariat di tangan kita, di fizikal kita, zahir. Kita kena buat, kita kena bezakan ni. Tapi dua-dua kena berjalan serentak. Yang syariat kena buat, amar ma'ruf nahi mungkar kena buat, wajib buat. Itu perintah Allah. Menasihati, wajib menasihati. Menegur, wajib tegur. Wajib tegur. Wajib bangkit menegur kalau tak betul. Wajib, itu syariat, perintah Allah. Tapi hati, kita rasa ini perbuatan Allah.
Kita rasa perbuatan Allah. Hati kita tenang sebab tu perbuatan Allah. Ni hakikat. Jadi kita sentiasa berjalan dengan syariat dan hakikat ni betul. Jangan syariat je. Jangan kita marah kat orang sampai hati kita dendam kat dia. Itu berdosa. Dendam itu dosa. Dendam tu maksiat hati. Maksiat hati dendam dengan orang ni. Dengki dengan orang, maksiat hati tu. Itu maksiat hati. Hati tak boleh dengki. Sebab apa? Kita nak dengki dengan perbuatan Allah. Allah yang buat, nak dengki apa? Jadi sebab itulah barulah apabila kita mempunyai kefahaman syariat dan hakikat ini, barulah kita mendapat, bila kita beramar ma'ruf nahi munkar, yang zahirnya kita buat, kita cegah dengan lidahnya, dengan tangannya, yang lahirnya dan yang hatinya kita tenang kerana itu adalah perbuatan Allah, af'al Allah, maka barulah amar ma'ruf nahi munkar menjadi satu yang maksima, yang berkualiti. Baru betul. Baru benar. Amar ma'ruf nahi munkar ni benar. Dia tak sampai ke hati. Sebab tu bila perang dengan orang, kan, bila Rasul SAW memerintahkan kita berperang, mempertahankan diri kita dengan musuh datang, kita boleh lawan, boleh pukul, boleh bunuh dia, tetapi hati kita tetap tidak benci dia, tak dendam dengan dia. Kalau boleh kita dakwah dia, dakwah dulu, ajak dulu kepada Allah. Bukan nak bunuh dulu, bukan dendam kat dia, bukan hati kita ni dengki kat dia, tak. Hati kita dalam rangka melihat itu af'al Allah. Ini nombor satu. Ini baru kita nampak syariat dan hakikat dia berbeza. Bukan maknanya kita ni baik, ni kata baik, kita orang pukul kita pun tak apalah, pukul tu perbuatan Allah, pukul lah. Kan? Kata Kristian apa? Kata Kristian, kan, kalau kamu disepak sebelah kanan, pipi kanan, maka kamu bagi pipi kiri pula, sepak pula. Itu tak faham hakikat dan syariat. Tak faham. Syariat lain, hakikat lain, tapi dua kena berjalan serentak. Dua kena jalan serentak. Jadi ini yang nak sebut kat sini, bagaimana dalam kaedah kita hari ini, kita nak melatih diri kita, akidah kita merasai setiap perkara itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Dan kita tidak akan sampai yang ini sehinggalah kita dapat cahaya daripada Allah. Jadi ini kadang-kadang kita heran, kenapa ustaz-ustaz duk caci maki, hamun orang-orang sini, kafirkan sini, kafirkan sana, bid'ah sini, bid'ah sana, dengan sepenuh hati dia, kan, buat sini, buat sana, kan. Sedangkan dalam Islam patutnya kita ni berlapang dada, sebagainya lah yang baik, berlaku baik pada saudara kita, menolong, membantu, tolong menolong, kan. Kenapa sampai peringkat macam itu pula ustaz-ustaz kita ni? Dia faham syariat, hakikat tak berjalan. Syariat berjalan, proses syariat, mendapat ilmu, belajar, pergi belajar. Belajar hadis, belajar Quran, belajar tauhid, belajar semua, belajar ilmu. Tapi hati tidak diproses. Hati tidak diproses, sehingga akhirnya hati tidak memahami hakikat yang ini af'al Allah. Kalau bergaduh habis-habisan, sampai mengkafirkan orang, marah sampai bunuh orang, berlaku di Iraq. Ini perbuatan ISIS lah. Dia membid'ahkan orang, dia menyesatkan orang, dia mengkafirkan orang, dia bunuh orang. Tidak nampak di situ ada cahaya tarbiyah, cahaya dakwah. Dakwah tak nampak dakwah. Tarbiyah tak nampak tarbiyah. Dia nampak pancung. Ini nak sebut sini, kadang-kadang kita kena perhatikan diri kita. Jadi sebab itulah, jangan sampai hati kita membenci manusia. Kita boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi hati kita melihat di mana di situ ada lagi kemaafan, di situ ada lagi harapan tarbiyah, harapan nak didik dia, harapan untuk buat baik, tidak berputus asa. Inilah dia digambarkan sebagai gabungan antara syariat dan hakikat, perkahwinan antara syariat dan hakikat. Barulah kita sempurna, baru sempurna. Mulut mencegah kemungkaran, mulut melarang orang-orang buat mungkar, mulut memarahi orang yang buat mungkar, tapi dalam hati tetap faham, tetap sedar, tetap maklum bahawa kelakuan mereka ialah af'al Allah. Hati kita faham. Jadi kita buat, kita tegur dia supaya dia betulkan baik diri dia, kan? Betul, tegur. Tapi hati kita tak dendam dengan dia. Jadi ini kita melihat dengan kacamata iman, kacamata Islam yang benar. Setelah kita mula meningkat lagi, cahaya Islam kita meningkat, kita mula melihat, kita memantapkan af'al
kepada Allah tadi, mentauhidkan af'al Allah tadi, maka kita akan dianugerahkan oleh Allah. Kan, peringkat yang kedua, kita mula sensitif dengan amal hati kita. Amal hati. Jadi bila zahir dah mula ni, hati pun masuk hati masuk sekali. Jadi apabila kita telah mula melihat amalan hati kita, tadi kita kat syariat, hakikat kan, hakikat ni hatilah. Bila kita mula melihat hati tadi, maka pada ketika itu, maka Allah akan menganugerahkan kita, disebut nurul iman, cahaya iman. Cahaya iman ni lebih cerah daripada cahaya Islam. Sebab tu orang beriman lebih cerah cahayanya daripada orang yang Islam. Jadi cahaya iman ini pula macam mana bertambah? Pertambahannya ditahkikkan dengan amalan-amalan hati yang kita mantapkan, ibadah batin, amalan hati. Sebab batin ni kadang-kadang sensitif sikit. Sebab amalan hati orang kata okey. Tak apa, kita guna perkataan amalan hati. Jadi apabila kita mula memerhatikan amalan hati kita, maka pada ketika itulah cahaya iman akan bertambah, cahaya iman akan bertambah. Sebagaimana yang kita ceritakan yang lepas, contohnya ikhlas. Jadi ada orang dia beribadah kerana apa? Kerana takutkan neraka Allah. Kenapa buat ni? Tak buat ni, nanti Allah seksa, masuk dalam neraka, kena bakar. Kenapa tak puasa? Kenapa puasa hari ni? Kalau aku tak puasa, besok ke akhirat aku tak dapat makan. Contoh, takut. Jadi ada orang yang beribadah kerana takutkan neraka Allah. Kerana takutkan neraka Allah. Dia okey tak? Iman tu okey lah. Okey, sebab tu benda imaniah juga, neraka Allah. Tetapi apabila dia meningkatkan ikhlas dia, bukan lagi takut neraka Allah, tapi kerana nak dapat redha Allah, maka dia meningkatkan dia punya ibadah hati. Jadi ikhlas ni ibadah hati. Ikhlas ni ibadah hati, amalan hati. Ikhlas. Daripada takut kepada neraka, kepada mencari redha Allah. Itu meningkatlah, meningkat. Amalan hati kita meningkat. Apabila kita ibadah nak dapat syurga, kenapa buat ni? Kalau saya buat ni, saya dapat 100,000 kali ganda. Sebab tu saya pergi Mekah ni. Sebab setiap satu rakaat dapat 100,000 kali ganda pahala. Sembahyang dekat Masjidil Haram. Di depan Kaabah lagi pula. Sambil sembahyang, saya tengok Kaabah, dapat pahala pula tengok Kaabah. Dapat pahala sembahyang di Tanah Haram. Dapat pahala sembahyang dalam Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram. Pahala banyak, 100,000 kali ganda, lebih lagi. Kemudian panas pula, dapat pahala sabar panas, berganda-ganda. Wah, banyak pahala. Kenapa puasa 6 hari lepas Syawal? Puasa 6 hari bulan Syawal. Sama dengan puasa setahun, kata Rasul SAW. Sama dengan puasa setahun. Puasa 6 hari, tapi dapat pahala setahun. Kan bagus tu, matematik tu, kan? Dia pula memang pakar PhD dalam matematik, kan? Kenapa puasa pada hari wukuf di Arafah? Hari wukuf, puasa hari wukuf. Kenapa? Sebab bila kita puasa di hari Arafah ni, Allah ampunkan dosa kita setahun sebelum, setahun selepas. Wah, lagi banyak. Kita kira. Jadi kita beribadah kerana nak pahala. Beribadah kerana nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita nak beribadah kerana nak nikmat. Betul? Boleh tak? Boleh. Ikhlas. Dikira ikhlas. Tetapi bila kita memperbaiki ikhlas tu, bukan lagi kerana pahala, bukan lagi kerana syurga, tetapi kerana redha Allah. Saya sembahyang ni kerana Allah redha. Saya sembayanglah, Allah suka, Allah redha. Saya sembahyang. Saya buat apa yang Allah suka, apa yang Allah redha. Syurga, kalau Allah nak bagi, alhamdulillah, dapatlah syurga, Allah rahmat. Kalau tak bagi, tetap saya ibadah juga. Ini ikhlas yang lebih tinggi. Jadi apabila kita mula meningkatkan keikhlasan kita ni, maka di situlah cahaya iman akan bertambah, bersinar, bertambah lagi. Jadi ini tentu ikhlas. Begitu juga dengan al-khauf. Antara amalan hati juga takut tu ibadah. Jangan main-main. Takut tu ibadah. Sebab tu bila kita takut hantu, bismillah.
Bila kita tengok cerita hantu ni akibat tengok cerita hantu ni. Cerita pocong lah apa ni semua tarbiyah TV. Tarbiyah TV. Tengok cerita hantu lah, jangan pandang belakang lah, jangan pandang belakang congkak lah, jangan pandang macam-macam pandang. Kelibat lah cerita apa lagi? Pontianak, Gua Musang lah, Pontianak macam-macam lah, Pontianak Batu Cave lah. Apa-apalah jenis. Kereta Volkswagen, kereta Volkswagen kuning lah. Saya tengok cerita-cerita orang senarai kan, macam-macam. Kita pula suka tengok cerita hantu. Akhirnya hati kita takut dengan hantu. Takut dengan hantu ni dapat pahala tak tuan-tuan? Bukan dapat pahala, maksiat. Takut dengan hantu ni maksiat. Kenapa kita nak takut dengan makhluk? Maksiat. Jadi cerita ni mentarbiah kita supaya takutkan hantu. Tak percaya tanya anak-anak. Saya ingat lagi anak saya kecil-kecil dulu. Kalau saya suruh dia pergi ambil barang dekat dalam bilik gelap-gelap, dia boleh masuk dalam bilik gelap-gelap, tak payah buka api pun boleh ambil. Dia pergi dapur, tak ada masalah. Buat apa dia? Tak ada masalah. Tapi bila balik Malaysia, saya ingat lagi, bila sebelum balik Malaysia tu, anak-anak ni memang TV tak ada lah kat rumah. Tak ada tengok cerita hantu, tak ada tengok apa. Masa saya belajar dulu kan, balik Malaysia, pak saudara saya kata, datang rumah saya. Man, dia kata, rumah kau ni macam kubur, dia kata. Macam kubur. Kenapa pakcik? Macam kubur. Yalah, TV tak ada, radio tak ada, benda tak ada. Aku duduk kat sini, senyap sepi. Sonyap sopi, dia kata. Sonyap sopi. Tak ada TV, tak ada apa, dia kata. Kan? Macam apa? Macam kubur. Sunyi sepi je. Saya tahu terfikir, oh, rupanya sunyi sepi rumah ni. Anak-anak tak takut. Tapi bila balik kampung, orang buka TV, dia tengok TV. Hari raya pula cerita hantu banyak. Kan? Daripada pagi sampai ke petang, duduk depan TV. Orang lain main bunga raya, bunga api apa, tak kisah. Dia main tengok TV. Tengok, tak pernah tengok TV. Anak saya kecil-kecil masa tu, mula-mula. Tengok, lepas tu mula takut. Balik rumah, kan? Bila kita nak tidur, pasang kipas tu, kan? Kipas jalan-jalan tu, lansir bergerak kan? Abah dia kata, ada apa kat belakang lansir tu, Abah? Bergerak-gerak, kita. Bergerak-gerak. Kipas ni, tengok kipas ni, kan? Oh, kipas. Dah mula dah imajinasi dia. Jadi begitu juga dalam takut ni adalah amal. Takut ni ibadah. Takut khaufillah. Takut kepada Allah ni ibadah. Hari ni saya lebih sikit masa, InsyaAllah. Nak ganti semalam, kurang masa. InsyaAllah pukul 12 saya habis. Siapa yang tak boleh tengok kemudian lah, InsyaAllah. Jadi takut ni khaufillah. Kita takut kepada Allah, ini ibadah. Dapat pahala. Tapi takut kerana apa? Jadi ada orang takut kepada Allah dengan macam-macam. Dan takut ni ibadah, amalan hati, ibadah hati ni. Ada orang takut kerana Allah menyeksa. Betul tak Allah ni maha menyeksa? Betul. Muntaqim, Allah maha menyeksa. Betul tak? Betul. Allah al-muntaqim, maha mengazab. Kita boleh takut tak Allah menyeksa kita? Boleh takut, tapi kita tingkatkan takut kita. Kita takut pada Allah bukan sebab takut Allah ni menyeksa kita, Allah boleh matikan kita, Allah boleh bankruptkan kita. Takut pada Allah sebab Allah ni boleh sakitkan kita, boleh menyeksa kita, boleh masuk dalam neraka. Allah memang boleh buat macam itu. Kita meningkatkan tahap takut kita. So, takut kita ni kerana apa? Kerana Allah ni, kerana keagungan Allah. Kita takut kerana Allah ni maha agung. Kita takut kerana Allah ni maha hebat, maha besar. Bukan sebab Allah nak anyaya kita ke, Allah nak seksa kita ke. Bukan takut kerana apa yang Allah boleh buat pada kita. Tak, kerana keagungan Allah, kerana kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut kerana keagungan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah, Al-Jabbar, Allah yang maha mengalahkan, Allah yang maha hebat tadi. Maka takut itu lebih baik daripada takut kita disiksa oleh Allah. Kita meningkatkan. Ini Allah bagi cahaya. Allah bagi cahaya.
bagi cahaya pada kita. Allah bagi cahaya pada kita, cahaya iman bertambah lagi betul. Sebab kita takut pada kebesaran Allah, keagungan Allah. Macam kita lah jumpa dengan orang yang hebat kan, kita rasa rendah diri kat dia kan, rasa kan sebab kehebatan dia. Jadi kita takut ke Allah ni, al-khaufillah, kita takut kepada kemaha perkasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Allahu Akbar. Bila kita Allahu Akbar tu, kita baca dengan sepenuh perasaan takut, rendah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Maka takut kerana keagungan Allah, kebesaran Allah itu, keperkasaan Allah itu lebih baik daripada takut kerana Allah ni maha menyeksa. Allah ni menyeksa kita. Macam tu. Maka bila takut kerana kebesaran, keagungan Allah itu, maka takut seperti inilah yang akan menambahkan lagi nurul iman, cahaya iman. Kita bertambah macam ikhlas tadi bertambah. Kan, daripada ikhlas beramal kerana syurga neraka, beramal kerana Allah saja. Semata-mata kerana Allah, bersih. Takut pun sama, takut kerana kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Maka apabila dia takut dalam keadaan itu, maka dia akan sentiasa rasa tenang bersama Allah. Nak takut apa pada makhluk? Sebab Allah ni maha hebat. Dia tenang bersama Allah. Dia akan rasa aman, dia akan rasa seronok bersama Allah. Ini iman dia akan meningkat. Begitu juga akan lahirlah dia mengingati Allah, tafakur kepada Allah. Dia mula bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir. Jadi bila dia berfikir, dia akan berfikir tu, tafakur tadi, hati jadi tenang, hati jadi tenteram, tenang. Inilah merupakan digambarkan sebagai apa? Digambarkan sebagai nurul iman. Sudah mula memancar, sudah mula bersinar. Nurul iman bersinar, menyebabkan hati kita seronok dengan ibadah batin, ibadah hati, amalan hati kita. Maka apakah buah apabila nurul iman itu telah keluar daripada hati kita itu? Apakah buahnya? Apakah dia punya hasilnya? Maka buah kepada nurul iman, Allah akan meningkatkan kasyaf kita. Kalau tadi nurul Islam, Allah membukakan kasyaf, kita melihat ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Maka nurul iman, Allah akan buka kasyaf, kita melihat ini sifat Allah. Ini sifat Allah. Kalau dulu kita melihat burung terbang, kita nampak ni Allah yang menerbangkan dia. Allah, perbuatan Allah ni, perbuatan Allah. Maka setelah nurul iman bertambah, maka kita akan melihat sesuatu, burung tinggal, ini kudrah Allah, sifat Allah, kudrah Allah, iradah Allah, ni kuasa Allah, ni iradah Allah, ni kehendak Allah. Ini tandanya Allah al-haya, Allah hidup, Allah ilmu Allah. Dia terbang ni dengan ilmu Allah, sifat Allah, ilmu Allah, dengan haya, Allah yang maha hidup, Allah yang ada sifat yang maha menjaga, memelihara, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah. Maka bila nurul iman itu berkembang, maka Allah akan buka hati kita, basirah kita ke tingkatan yang kedua, iaitu basirah kita akan melihat sifat-sifat Allah. Tidak terpisah perbuatan Allah dengan penciptaan Allah, dan tidak terpisah perbuatan Allah dengan sifat Allah, dengan penciptaan Allah tadi, dengan makhluk Allah tadi, tidak terpisah. Maka kita melihat sesuatu, maka kita nampak ini, ini sifat Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, sifat-sifat Allah semua ni. Semua sifat Allah, semua sifat Allah. Maka kita melihat apa pun makhluk yang ada, maka hati kita akan merasai inilah kudrah, iradah, hayah, ilmu, sama', basar, sifat-sifat Allah yang ada. Dan orang inilah buah, inilah natijah daripada nurul iman, daripada hati yang telah dimantapkan, ditingkatkan, ditashihkan, dipertingkatkan, diperbaiki ibadah hati tadi. Maka ketika itulah Allah akan memperlihatkan orang itu, dibukakan kasyaf, dia akan dibukakan satu perkara lagi, satu lagi alam ghaib. Apa dia? Allah memperlihatkan sifat-sifat dia. Maka kita pun mentauhidkan sifat Allah. Tadi mentauhidkan perbuatan Allah, ini sampai makam tauhid bisifatillah, ataupun tauhid bisifah, atau sifat Allah. Jadi kita mentauhidkan sifat Allah.
Barulah kita melalui proses islah akidah, barulah kita boleh mengislah akidah kita. Kalau tidak, kita tak islah akidah kita. Kita belajar sampai macam-macam, belajar ilmu sifat Allah, sifat 20 lah, kita belajar sifat-sifat Allah, asma Allah, sifat Allah dah hafal semua, tapi kita tak tahu proses dia macam mana. Rupanya nak dapatkan mengenal hati kita, mengenal Allah, sifat Allah tadi, rupanya dengan memantapkan, meningkatkan, memperbaiki amalan hati kita. Memperbaiki amalan hati kita. Rupanya macam tu, baru kita tahu. Jadi ikhlas, kena pertingkatkan ikhlas. Takut, kena pertingkatkan amalan takut kita kepada Allah. Tawakal, kena meningkatkan amalan tawakal kita kepada Allah. Kita kena meningkatkan. Bila kita meningkatkan tu, Allah akan buka. Kita melihat ini Rahman Ar-Rahmannya, Rahimnya Allah, Rahmannya Allah ni. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Kuat, Allah Maha Mengalahkan. Kita mula melihat sifat-sifat Allah. Satu-satu Allah buka, tapi kita kena mantapkan. Maka apakah antara tanda-tandanya? Salah satu tandanya kita akan terbebas daripada, selamat daripada riak. Kita tak riak dah, kerana kita dah mentauhidkan sifat Allah. Riak akan hilang. Kerana riak ni apa? Riak ni, bila kita buat sesuatu, kita nak orang nilai kita. Kita nak orang kata apa? Bagus dia. Kita nak dapatkan orang dekat terima kasih, orang cakap kat kita. Balasan manusia. Jadi apabila dia dah tengok yang ini adalah sifat Allah, yang ini adalah perbuatan Allah, sifat Allah, tak riak hilang riak. Tak ada riak dah. Tak ada nak sombong-sombong, tak ada. Dah tak ada dah sifat-sifat nak sombong. Bila mantap tauhid bersifat. Tauhid untuk mensifatkan Allah, mengesahkan sifat Allah. Maka dia akan salim. Hati ini menjadi salim daripada riak. Begitu juga daripada hubb riyasah. Wal hubbu riyasah. Sukakan kepada kepimpinan. Hati dia nak sangat berebut-rebut. Masuk politik, kenapa nak jadi YB? Kenapa nak jadi YB? Cakap mulut. Saya nak membantu rakyat, saya nak memajukan rakyat, saya nak menjadikan rakyat ni sebagai negara ni sebagai negara yang aman, damai, sebagainya. Mulut cakap. Tapi hati hubbut riyasah. Hati memang cintakan kepimpinan, nak memimpin. Hati nak memimpin, nak pangkat. Wal unsi bil khalqillah. Hati nak supaya orang sanjung dia, berjinak-jinak dengan manusia. Hati nak bersenang-senang dengan manusia, dengan makhluk Allah. Jadi apabila kita telah sampai peringkat salimul aqidah, dengan kita boleh merasai dengan basirah kita sifat-sifat Allah, maka hati dah tak mau dah. Dia nak berjinak dengan Allah, dia tidak berjinak dengan manusia. Dia tidak takut dengan manusia dah. Dia tidak berharap dengan manusia. Dia tak mahu dah penilaian manusia. Penilaian Allah yang paling penting sekali, pada diri Allah saja. Ini orang yang mentauhidkan sifat Allah. Mentauhidkan sifat Allah, maka dia akan mengalami salimul aqidah. Melalui salimul qalb, barulah dia dapat mengamalkan ayat tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Nak jumpa Allah ni, harta tak guna, tidak bermanfaat, anak-anak tak bermanfaat, illa melainkan orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang sejahtera. Ni baru sejahtera bila hati kita boleh melihat dengan sifat-sifat Allah, memandang sifat-sifat Allah, merasai sifat-sifat Allah, memahami sifat-sifat Allah tadi. Jadi dia bukan hanya melihat perbuatan Allah, tetapi dia juga melihat, merasai, memahami akan apa dia? Sifat Allah. Maka lalu dia akan menjadi seorang yang salimul aqidah. Dia meningkat satu tahap lagi, sehingga akhirnya dia mendapat seorang yang mencapai pada maqam, kita sebut maqam, peringkat tahap tauhid bis sifat. Dia mentauhidkan sifat Allah. Dia mentauhidkan sifat Allah. Nampak? Dia meningkat lagi lah, lagi dekat dengan Allah lagi. Lagi dekat dengan Allah. Tadi dia tahu perbuatan Allah je, sekarang dia tahu sifat Allah. Maka dia lebih dekat, lebih kenal Allah lagi. Lebih kenal Allah lagi. Lebih dekat dengan Allah lagi.
Jadi orang ni lebih tenang lagi hidup dia, lebih tenteram lagi, lebih aman lagi, lebih damai lagi. Tapi proses macam mana? Memantapkan amalan hati dia. Amalan hati dia. Boleh tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak pada hari ini sebagai salah satu daripada tajuk untuk kita faham bagaimana nak mengislahkan akidah kita. Nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah. Macam mana nak mentauhidkan tadi? Dengan cara dia melaksanakan kerja-kerja dan sebagainya tadi tu yang disebut amalan-amalan tadi, sehingga akhirnya timbullah cahaya nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Saya tak sebut nurul ihsan kemudian sikit lah, tak sampai lagi. Cuba fokus pada nurul iman, nurul Islam dan nurul iman. Fokus yang ini. Dapat yang ini, insya-Allah seketika satu masa kita akan bincang nurul ihsan. Satu masa kita akan bincang nurul ihsan. Kalau saya cakap nurul ihsan kita tak boleh amal pun susah agak. Insya-Allah. Baik, kita akan sambung lagi bahagian islah ini. Di akhir zaman kita perlu islah. Islah yang pertama ialah kita mengislah akidah kita. Ini sebagai mukadimah kepada islahul akidah. Kita nak membetulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dah sama-sama nak mengenal Allah. Jadi kita ibadah, kita kena rasa bukan ibadah saja, tak cukup ibadah. Ibadah nak melahirkan cahaya yang Allah anugerahkan, nak minta Allah cahaya. Dan dengan cahaya kita kenal Allah. Bila kenal Allah, kita makin dekat dengan Allah, makin sayang dengan Allah, makin kita kuat bersama Allah. Maksudnya kita hebat bersama Allah, kuat bersama Allah. Meningkat daripada mula-mula af'al, perbuatan, sifat, lepas tu apa dia? Lepas tu zat, nama-nama dan zat Allah. Ini kemudianlah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang sama-sama kita bincangkan pada hari ini dapat manfaat. Tuan-tuan puan-puan, cubalah teliti semula apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada kebaikan, jadikan sebagai panduan, sebagai panduan, insya-Allah. Sebab apa yang kita petik ini bukanlah saya petik daripada sebagai kita baca-baca saja, tapi ini adalah merupakan sesuatu yang kita dapat daripada syekh-syekh mursyid yang ada sebelum ini, yang telah pun melalui jalan-jalan proses tarbiyah tadi. Mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan, kita baca doa sikitlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.